Assalamualaikum semua. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk isu pelanggaran SOP semasa PKPB. Abstrak iaitu ringkasan kepada tajuk ini, kata kuncinya ialah COVID-19 virus PKP SOP. COVID-19 tidak lagi asing bagi masyarakat Malaysia bahkan di seluruh dunia. Sehingga kini, kes melibatkan lebih kematian telah dilaporkan di seluruh dunia. Hal ini amat membimbangkan pelbagai pihak kerana angka ini terus meningkat saban hari. Untuk mengekang penularan virus ini, Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang kini berlanjutan hingga kini walaupun hampir setahun semenjak virus ini mula ditemui. Masih ramai antara kita yang tidak tahu perkara penting tentang COVID-19. Pengenalan. Pandemik COVID-19 di Malaysia merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus 2019 iaitu COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 SARS-CoV-2. Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti pelanggaran SOP semasa pandemik COVID-19 dan faktor pelanggaran SOP semasa PKPB. Kemudian adalah kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini adalah seperti berikut. Salah satunya ialah dapat memberi dan menerima penerangan dengan lebih jelas mengenai SOP terlibat yang perlu dipatuhi semasa berlakunya PKPB bagi memastikan sebagai rakyat yang bertanggungjawab kita tidak melakukan apa-apa perkara yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan orang lain. Definisinya ialah, menurut Mukijat, Standard Operating Procedure SOP adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan. Berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Sekarang, kita akan meneliti SOP yang perlu dipatuhi semasa PKPB. Terdapat dua jenis SOP yang telah ditetapkan iaitu SOP am dan SOP khusus di mana SOP khusus mengikut kementerian dan jabatan yang berkaitan. Berikut adalah antara penjelasan ringkas mengikut aktiviti bagi SOP am yang telah berkuat kuasa pada 29 April yang lalu. Pertama, kawalan pergerakan. Pergerakan dalam kawasan PKPB adalah dibenarkan. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor adalah dianggap satu zon dan pergerakan rentas dibenarkan. Pergerakan rentas ke kawasan PKPB lain, kawasan PKP, PKPB, PKPD adalah tidak dibenarkan selain dengan kebenaran dari PDRM. Seterusnya adalah aktiviti dalam kawasan PKPB. Aktiviti perniagaan, industri dan ekonomi dibenarkan beroperasi seperti yang ditetapkan oleh kerajaan. Pasar raya, pusat beli belah dan retail store dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Restoran, kedai atau gerai makanan dan pusat yang menyediakan perkhidmatan yang sama dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan pematuhan kepada SOP sektor pemakanan. Operasi pasar harian, pasar borong, pasar tani, pasar malam dan bazar larut malam adalah mengikut lesen atau permit sehingga 12:30 malam dengan pematuhan SOP dan pengawasan pihak berkuasa serta anggota rela atau PBT. Waktu operasi pengepaman di stesen minyak adalah antara 6 pagi hingga 12:30 malam dengan pengecualian pengoperasian stesen minyak di lebuh raya yang dibenarkan beroperasi secara 24 jam. Yang ketiga adalah protokol kesihatan, di mana hand sanitizer disediakan di pintu masuk dan dipastikan penggunaan sebelum masuk. Pemegang lesen dan pemilik premis diwajibkan menyediakan kemudahan QR Code MySejahtera dan menyediakan buku pendaftaran kehadiran pelanggan. Pemegang lesen dan pemilik premis memastikan pelanggan check-in premis menggunakan MySejahtera atau menulis secara manual nama dan nombor telefon sekiranya tiada liputan internet. Suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius adalah tidak dibenarkan memasuki kompleks dan premis. 4. Pendidikan.
Segala pusat pendidikan kerajaan dan swasta adalah dibenarkan dengan pematuhan garis panduan yang ditetapkan oleh kementerian atau agensi masing-masing. Pergerakan rentas kawasan PKP, PKPP atau PKPB bagi pelajar dan calon peperiksaan besar adalah dibenarkan untuk hadir ke sekolah mengikut takwim persekolahan yang ditetapkan. Pergerakan pensyarah, guru atau tenaga pengajar bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran adalah dibenarkan dengan pengesahan dari KPM dan KPT. Pergerakan kemasukan pelajar-pelajar ke asrama yang ditetapkan adalah dibenarkan dengan pengesahan dari KPM dan KPT. Seterusnya, perundangan berkaitan SOP semasa PKPB. Akta yang diguna pakai sebagai garis panduan adalah Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Selain dari akta tersebut, juga terdapat beberapa perundangan yang berkaitan seperti pembatalan pengisytiharan stesen kuarantin 2020, Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 dan Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Seterusnya, kita akan melihat beberapa ringkasan contoh-contoh kes pelanggaran SOP semasa PKP dan PKPB. Yang pertama, dipetik daripada berita harian, kategori selebriti atau menteri. Personaliti media sosial Instafamous di kompaun RM 1500 kerana tidak memakai pelitup muka dalam lakonan video dihasilkannya di Presin 3 Putrajaya. Selebriti dan usahawan popular Nur Niloufar serta suaminya Haris Ismail setiap seorang di kompaun RM 20,000 dan RM 10,000 akibat ingkar SOP. Majlis akad nikah mereka berlangsung dengan kehadiran yang ramai tanpa ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, 59 tahun dan Exco Perak Razman Zakaria, 60 tahun dikenakan denda setiap seorang RM1,000 selepas mengaku salah langgar SOP PKP iaitu berhimpun di kawasan jangkitan bagi tujuan sosial. Yang ketiga, bagi kategori premis perniagaan, dipetik daripada Harian Metro. Di daerah Jempol, 2 pemilik restoran di kompaun selepas didapati melanggar SOP PKPB iaitu tidak menyediakan penyukat suhu badan selain gagal memastikan penjarakan fizikal pelanggan. Seorang individu di kompaun RM 10,000 selepas gagal mendaftar diri sama ada melalui aplikasi MySejahtera atau buku daftar yang disediakan pekedai ketika berada di sebuah kedai makan di Bukit Jalil. 3 individu dikenakan kompaun RM 10,000 masing-masing selepas didapati langgar SOP di Bandar Baru Sibu Jaya. Pemilik kedai makan iaitu seorang lelaki berusia 53 tahun di kompaun selepas gagal menyelia dan mengawal pergerakan keluar masuk pelanggan. Sementara 2 pemilik kedai gunting iaitu seorang wanita berusia 67 tahun dan lelaki 32 tahun didapati tidak menggunakan sarung tangan dan apron pakai buang. Yang keempat, bagi kategori Bazar Ramadan pula, dipetik daripada Harian Metro, seramai 11 pengunjung Bazar Ramadan di Perak di kompaun RM 2,000 masing-masing akibat ingkar SOP yang ditetapkan. Mereka berusia 17 sehingga 60 tahun didapati melakukan kesalahan tidak memakai pelitup muka dan gagal mendaftar diri menggunakan aplikasi MySejahtera atau menulis nama. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu mengarahkan penutupan sementara selama 14 hari Bazar Ramadan Tok Adis di Kuala Terengganu berikutan pelanggaran SOP COVID-19. Perintah penutupan Bazar Ramadan ini dilaksanakan agar penganjur, peniaga dan pengunjung mematuhi SOP yang ditetapkan. Yang kelima, bagi kategori pusat hiburan, dipetik daripada Sinar Harian, seramai 118 individu yang berhibur di kelab malam dan pub di kompaun berikutan pelanggaran SOP PKPB di Kuala Lumpur.
Kesalahan lain termasuk gagal menyediakan peralatan atau merekod butiran pelanggan, tidak memakai pelitup muka, gagal mematuhi perintah kuarantin, beroperasi melebihi 12 jam malam, aktiviti yang membabitkan kehadiran orang ramai sehingga menyukarkan penjarakan fizikal, serta tangkapan pendatang asing tanpa izin parti seramai 2 orang. Di Petaling Jaya, polis mengenakan kompaun seramai 37 individu yang leka berhibur serta minum arak sehingga mengabaikan SOP PKPB dalam serbuan di dalam bilik karaoke. DBKL mengarahkan penutupan 2 pusat hiburan dan 3 rumah urut selepas gagal mematuhi SOP PKPP termasuk menjalankan aktiviti hiburan, tiada penjarakan sosial, premis beroperasi lebih masa selain disyaki turut menjalankan aktiviti pelacuran. Seterusnya adalah faktor-faktor pelanggaran SOP. Yang pertama adalah perselisihan faham tentang SOP. Ketidaktentuan pelaksanaan SOP akan menyebabkan rakyat akan terlepas pandang akan berita-berita terbaru dan akan memberi impak kepada rakyat seperti mereka keluar rumah bersama ahli keluarga dan mungkin menjadi faktor penyumbang kepada peningkatan kes positif harian. Yang kedua adalah sikap sambil lewa rakyat. Terdapat rakyat Malaysia yang masih mengambil sikap sambil lewa berkaitan SOP di mana mereka tidak mengamalkan penjarakan sosial, tidak memakai pelitup muka dan tidak mempedulikan tentang diri mereka dan orang lain. Seterusnya yang ketiga iaitu penyebaran berita palsu. Dalam dunia tanpa batasan kini, penyebaran berita palsu dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih merupakan salah satu isu yang dipandang serius. Kerana dengan kemudahan gadget yang mampu dimiliki oleh semua orang ketika ini, sukar untuk dikawal dan dibendung dari tersebarnya maklumat-maklumat palsu yang tidak sahih di kalangan masyarakat. Di samping itu, terdapat juga golongan-golongan yang sibuk menjadi wartawan segera dengan menyebarkan maklumat-maklumat palsu tanpa sebarang usul periksa. Yang keempat ialah isu double standard atau lebih dikenali sikap pilih kasih yang sedang hangat diperkatakan ketika pelaksanaan SOP. Isu ini bukanlah perkara baru yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia, malah telah berlakunya sejak dulu lagi. Hal ini berbangkit kerana beberapa tindakan yang dikenakan oleh pihak berkuasa ke atas masyarakat dilihat tidak adil dan seolah-olah mengambil kesempatan di atas kesempitan dan kekangan hidup masyarakat ketika musim PKP ini. Isu ini juga dilihat telah menimbulkan perbalahan kecil sehingga terbentuknya gelaran golongan marhin dan bangsa kayangan. Selain itu, jika perkara ini terus berlarutan, akan menyebabkan masyarakat bermasa muka di antara satu sama lain dan menjejaskan kesatuan di antara masyarakat dan bangsa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan kajian ini. Pertama, terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab di mana mereka sanggup untuk mengendahkan langkah berjaga-jaga yang telah ditetapkan. Kedua, pihak berkuasa perlu bersikap tegas dan adil dalam menguatkuasakan SOP. Dan yang terakhir, individu yang telah melakukan kesalahan perlu dihukum atau didenda tanpa mengira status dan kekayaan mereka. Sekian, terima kasih.